Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 13 Mei. Kira-kira 70% anjing di kawasan penugasan Pasukan Immune Belt Enforcement Team IBET telah diberikan suntikan vaksin sebagai usaha membendung penularan wabak rabies. Di Malam Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, pasukan berkenaan yang ditugaskan untuk memberi suntikan vaksin di sepanjang kawasan sempadan Sarawak selain bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV. Dato' Ahmad Douglas dalam pada itu turut menasihatkan orang ramai yang digigit anjing atau kucing supaya segera mendapatkan rawatan di hospital awam secara percuma. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas melawat tapak bangunan baru unit hal ehwal agama lain Unit 4 di Kuching. IBET yang diselia oleh Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN, Pejabat Premier Sarawak memiliki 108 anggota yang ditugaskan mengawal dan mengawasi 978 kampung, ladang dan pos kawalan di seluruh Sarawak serta kawasan sempadannya. Pasukan itu turut dibekalkan dengan kenderaan dan kelengkapan canggih bagi membolehkan mereka menjalankan tugas di lokasi pedalaman yang terpencil. Rakyat perlu mengambil serius dan langkah berjaga-jaga terhadap jangkitan wabak rabies di negeri ini. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Untung berkata, pemilik anjing dinasihatkan untuk memberikan kerjasama bagi mementeras wabak tersebut. Datuk Seri Dr. Stephen menjelaskan bagi mereka yang mempunyai anjing, pastikan anjing peliharaan mempunyai lesen dan vaksinasi yang betul. Selain itu, tambahnya anjing liar yang mempunyai ciri-ciri mata merah dan agresif, mereka diminta untuk menjauhi anjing tersebut selain mendapatkan rawatan segera sekiranya digigit. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Angkat Sumpah Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Datuk Seri Dr. Stephen menambah, beliau memandang serius terhadap wabak rabies bagi mengelak kehilangan nyawa di Sarawak. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak di atas komitmen yang diberikan sepanjang masa untuk menangani wabak rabies. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah mengenal pasti pembekal yang akan membekalkan stok bekalan air minuman yang akan dibekalkan kepada kawasan yang terjejas akibat musim kemarau. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, setiap penduduk yang terjejas akan menerima 2 kotak air minuman 1.5 liter seorang bagi kegunaan seminggu. Datuk Seri Fatimah menjelaskan secara keseluruhan terdapat 27 buah bekalan harapan bencana di seluruh Sarawak yang berfungsi untuk menyimpan bekalan dan akan dikeluarkan apabila berlaku bencana. Beliau memberitahu demikian pada merasmikan Majlis Jambak Kasih Gawai Dayak 2023 di Miri. Mengenai majlis tersebut, Datuk Seri Fatimah berkata, kerajaan sentiasa memastikan golongan sasar menerima bantuan sewajarnya bagi membantu meringankan beban mereka. Seramai 1,565 orang penerima bantuan tahun ini di bahagian Miri bersempena sambutan Hari Gawai Dayak yang masing-masing menerima wang tunai dan hamper. Seramai 8 setiausaha politik kepada Premier Sarawak mengangkat sumpah pada majlis yang berlangsung di Wisma Bapa Malaysia Kuching semalam. Majlis angkat sumpah disaksikan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Upacara angkat sumpah berkenaan didahului oleh Maurice Jonas Giri yang merupakan lantikan semula dari Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB. Turut mengangkat sumpah ialah Roslyn Mapong Sabai dan Bel Agan, alias Bel Bernat Agan juga dari PBB. Manakala Ko Tek Wan, Kua Jek Seng dan Angelin Stephen Raja dari Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP serta Roslyn Naging dan Pandang Semat dari Parti Rakyat Sarawak PRS. Turut hadir Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Koh Hian, Menteri Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi, Menteri Jabatan Premier Datuk John Siki Tayai, Timbalan Menteri Pembangunan Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu dan Ketua Setiausaha Politik Premier Fazruddin Abdul Rahman. Pesta Badudun dan Lumba Kerbau edisi ke-9 bakal berlangsung pada 19 sehingga 21 Mei ini di Kampung Lubuk Sigantang Limbang. Pesta yang sinonim dengan masyarakat Melayu itu diadakan sejak 2012 menjadi salah satu aktiviti utama dalam kalender pelancongan negeri Sarawak.
Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pesta tersebut diadakan selama 3 hari itu akan melibatkan 14 buah kampung di daerah Limbang. Dan hari ini kita mengadakan lautan tapak untuk memastikan bahawa persiapan dapat disediakan dengan sebaik mungkin. Dan kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keadaan tapak dalam keadaan yang baik. Nah, saya menyeru supaya penduduk di Limbang ramai-ramai datang untuk meriahkan pesta ini dan juga kita mempelawat saudara kita daripada negara jiran, negara Brunei Darussalam dan juga negeri jiran kita Sabah, wilayah Persuan Labuan dan juga mungkin juga ada pengunjung daripada Miri dan daerah lawas untuk memeriahkan pesta yang saban tahun memang ada sambutan yang begitu baik. Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota berkata, acara Lumba Kerbau amat signifikan dengan daerah Limbang dan ia bakal menjadi tarikan utama pada pesta itu nanti. Beliau berkata demikian kepada media pada lawatan ke tapak pesta di Kampung Lubuk Sigantang, Limbang. Badudun yang membawa maksud berkunjung dianjurkan oleh Persatuan Melayu Limbang, Persatuan Peternak dan Lumba Kerbau Limbang dengan kerjasama pejabat residen Limbang. Sumbangan warga jururawat dalam menangani krisis kesihatan wabak COVID-19 harus diiktiraf oleh semua pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang berkata, dengan komitmen Barisan Hadapan itu, negara kini telah berupaya dibentuk menjadi warga yang patuh SOP. Malah bagi Billy yang juga salah seorang Barisan Harapan pada ketika itu merasai cabaran dalam menangani kehendak setiap individu. Jururawat ini merupakan sebahagian daripada anggota paramedik ataupun Barisan Hadapan yang sering mendapat cabaran dalam perkhidmatan mereka, terutama sekali daripada masyarakat awam. Sebaik manapun tugas yang mereka laksanakan untuk masyarakat, tetap ada juga yang akan memandang sini, memandang serong dan sebagainya. Ini sudah menjadi adat. Billy ditemui RTM selepas menyampaikan sumbangan kek bersempena sambutan Hari Jururawat Sedunia di Klinik Kesihatan Petrajaya, Kuching. Sejumlah 44 kek disumbangkan oleh beliau ke Klinik Kesihatan di daerah Kuching, Bau dan Lundu bersempena sambutan hari istimewa itu. Beliau berharap sumbangan sedemikian mampu mengukir senyuman kepada 533 warga jururawat di 3 daerah terbabit. Hadir bagi menerima sumbangan itu, Ketua Penyelia Jururawat Bahagian Kuching, Fatimawati Bakawi. Senari Sinergi merancang untuk menambah kanak-kanak angkat di bawah program Permata Sinergi pada tahun-tahun akan datang. Menurut Pengarah Urusan Kumpulan, Jeffrey Ahmad Tambi, buat masa ini program tersebut terhad kepada 10 kanak-kanak yatim daripada keluarga B40 dan kesemuanya di Kuching. Dimulakan sejak 2016, Jeffrey Ahmad berkata 6 daripada anak angkat asal program tersebut telah pun melanjutkan pendidikan ke peringkat menengah dan 6 yang baru telah pun diambil baru-baru ini. Beliau menjelaskan program ini merangkumi bantuan kewangan RM150 sebulan selain kelas mengajar subjek sains, matematik, Inggeris, Fardu Ain dan pendidikan Islam termasuk pendaftaran awal ke tabung haji. Untuk anak-anak yang 5 tahun ke 12 tahun. Maknanya daripada darjah 1 ke darjah 6. Sebab kita percaya selepas darjah 6 banyak sekolah-sekolah yang ada boarding school dan sebagainya, banyak-banyak agensi-agensi yang dapat memberi bantuan, tapi kurang bantuan diberi pada anak-anak yang berusia darjah 1 ke darjah 6. Beliau ditemui media selepas menyerahkan zakat perniagaan kepada Premier Sarawak, Datuk Ban Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Zakat perniagaan berjumlah RM220,000 tersebut diserahkan kepada tabung Baitul Mal Sarawak yang diwakili Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Nelly yang disaksikan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Wisnu Taha.
Persatuan Muay Thai Sarawak yakin kejohanan Muay Thai termasuk bertaraf antarabangsa yang giat diadakan di negeri ini akan menguji kehebatan petinju yang akan mewakili bumi Kenyalang beraksi cemerlang pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2024. Presidennya, Jumaat Ibrahim memberitahu pencarian turut dilakukan di pelbagai pertandingan pelusuk negeri ini bagi mencungkil bakat baharu bukan hanya di Kuching tetapi meliputi kawasan Sibu, Bintulu dan Kapit. Jumaat menambah pemilihan akan dibuat mengikut prestasi bakat muka baharu dalam sukan itu untuk bertarung di gelanggang Sukma 2024 nanti. With this organising the TYT Cup, which supported by Kementerian Belia dan Sukan and Tourism, and they are very supportive. I think they want Muay Thai sport to be excellent on this 2024. That's why we are organising this tournament to make sure that we can pick and choose the right candidate to represent Sarawak for next Summa 2024. Sementara itu, mengulas mengenai putusan pemilihan lokasi bagi pertandingan Muay Thai untuk Tamasya Sukan 2024 pula, Jumaat Ibrahim berkata bagi Bintulu dicadangkan bagi lokasi pertandingan namun belum dimuktamadkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi pengenalan peserta kejohanan Muay Thai Piala TYT 2023 di tebingan Kuching. Jumaat berkata ketika ini sukan Muay Thai sudah tidak asing lagi di Sarawak sejak kejohanan Muay Thai Piala Ketua Menteri dikenalkan lebih 10 tahun yang lepas sebelum ia ditukar kepada Piala TYT untuk menarik minat golongan muda dalam sukan tersebut. Malah beliau memberitahu ramai anak Sarawak sudah menjulang nama Sarawak dalam sukan Muay Thai di pesada dunia dan sekaligus meletakkan Sarawak sebagai negeri terbaik dalam sukan Muay Thai di negara ini. Kejohanan Muay Thai Piala TYT 2023 yang bermula hari ini hingga Ahad akan diadakan di panggung udara Jalan Taman Budaya Kuching akan menampilkan petinju tempatan Sabah dan Semenanjung. Selain itu, pertandingan 3 hari tersebut juga disertai petinju dari negara Morocco, Kemboja, Thailand dan negara jiran Singapura. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Sabtu 13 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Hani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.